Aziz. Recording. Bertemu dekat kelab Aziz Aida yang masa tu viral sangat dekat Jengka. Saya pergi tu masa viral lah. Viral memang ramai sebab saya teruja. Ramai orang turun berat badan. Ramainya orang turun berat badan. Pergi tengok kat Facebook kan. Facebook Aziz tengok macam ni. Wow. Jadi macam bertuah lah rasa saya dapat pergi ke situ. Dan Alhamdulillah saya kekal sampai sekarang. Dan kawan saya dah tak kekal tapi insyaAllah kita boleh ajak balik diorang. Lepas saya pun meneruskan rasa jatuh cinta lah. Jatuh cinta kita bila dah makan benda tu kan, kita rasa macam sangat best. Hasil dia tak sama dengan semua orang, hasil dia tak sama tapi kita je yang rasa. Macam tu saya rasa walaupun orang cakap saya ni tak adalah gemuk sangat tapi saya je yang rasa apa yang saya rasa kan. Kita dapat rasa perubahan daripada segi kita punya energi, kita punya tenaga, kita punya berat badan apatah lagi kan. Kita dapat turun berat badan, dapat turun 3 kilo pun saya dah macam ya Allah. Senangnya nak turun berat badan rupanya kan. Sebelum ni kenapa rasa susah sangat? Sebab kita tak ada ilmu. Sebab kita nak diet ikut suka hati kita. Yang penting sekarang ni kita kena ada ilmu. Ilmu tu sangat penting dalam hidup kita. Apa-apa kita nak buat, kita kena doa, kita kena minta dengan Allah. Kita buat benda tu biarlah Allah bagi petunjuk dengan cara yang betul, yang baik kan. Kadang-kadang kita tak minta pun dengan Allah tapi Allah bagi cara yang salah kan. Itulah sebenarnya. Dan saya bermula dengan 2019 ni saya start lah menjemput-jemput, ajak orang lain sama, ajak orang lain. Sebab saya dah pergi dekat Kelab Aziz, saya tengok ramai orang yang tak sihat, bukan ramai orang yang nak turun berat badan ke apa, ramai orang yang sakit. Ramai orang yang sakit datang kat situ. Saya rasa macam dekat klinik lah. Datang kat situ ramai yang sakit, ramai yang tak boleh jalan, bertongkat. Jalan pun macam ketam pun ada. Jadi saya rasa macam saya kena bantu diorang kan. Kena bantu lagi orang lain. So saya memang bukan saja saya ajak orang-orang muda, makcik-makcik, pakcik-pakcik, memang kita kena bantu juga. Dan Alhamdulillah lah saya dapat. Sebab apa saya nak buat macam tu? Sebab saya dah dapat harga murah je masa tu. Tujuan saya nak dapat harga murah lagi. Saya tak nampak lagi kebaikan dia untuk orang lain. Saya nampak kebaikan untuk diri saya je masa tu. Alhamdulillah saya dapat harga murah sampai sekarang. Dan bila kita dapat harga murah, kita kena berusaha sikit. Macam tu lah usaha saya. Kita panggil orang lain pula, bantu orang lain pula. Biar dia orang pun kurus sama-sama, biar dia orang pun sihat sama-sama kan. Inilah, ni kat kelab. Itulah, kita kena, bukan kita je nak sihat, bukan kita je nak nak slim, nak cantik kan. Kita kena ajak orang lain sama. Kita kena fikir tentang orang lain sama. Bukan kita je nak dapatkan kesihatan ni. Orang tak nak tak apa, kita ajak je, kita bagi tahu, kita sampaikan. Nak tak nak itu dia punya hal kan. Yang penting kita dah sampai. Macam inilah journey saya. Dan sampai sekarang, dulu saya buat dekat Kelab Nutrisi Zaida lah, kat Bandar Pusat kan. Kita raikan. So ni saya pernah buka Kelab Nutrisi dekat Negeri 19. Tapi sebulan je sebab masa tu dah nak PKP kan. So saya tutup. Dan walaupun dah tutup, saya teruskan perjuangan tu dalam buat online pula. Online ni belajar dekat Hong Kong. Macam itulah sampai sekarang online dan juga offline. Apa saja yang kita boleh sampaikan, apa saja yang kita boleh buat, cara jemputan kita buat je. Itulah. Bila kita dah fikirkan tentang orang lain, kita buat je apa. Cara macam mana. Jumpa orang je, cakap je. Jumpa orang tengok dia ada problem, bagi je tahu kan. Jangan malu makan Herbalife. Ada orang dia malu nak tutup kan. Masya Allah, Cikgu Siti lah. Saya baru baca, okay. Malu pula. Macam mana nak bagi nampak ni ya? Tak nampak orang. Si besar, si kecil. Berapa lama dapat berat normal? Tak ingat berapa lama. Sebenarnya saya tak ingat berapa lama tapi dia macam tu je. Dia jadi auto sebab saya perasan bila saya duduk kat Kelab Nutrisi bila saya duduk kat Kelab Nutrisi Aziz tu, saya baru dapat bright idea. Sebelum tu susah sikit sebab mungkinlah
Mungkinlah duduk kat situ kita dapat aura yang apa? Dapat aura kita, jadual makan kita lebih betul. Kan? So saya perbetulkan itu semua, alhamdulillah cepat je dapat. Stop share baru nampak orang je. Oh, ya. Yeah. Betul. Okay, nampak dah. Ya. Yeah. Okay, Cikgu Siti. Okay. Selamat pagi. Nampak kat situ yang baru. Haji Syaudi. Bukalah video. Kan? Barulah best. Topik pagi ni, tanpa bermasa topik pagi ni, lemak bawah kulit. Okay, siapa ada lemak bawah kulit? Saya rasa semua orang ada. Orang kurus pun ada. Macam Kak Lin cakap semalam, buat macam ni letak kat perut. Lepas tu picit sikit. Ada rasa macam mana. Kalau macam dia macam rasa korang picit tu besar kan, maknanya banyaklah lemak bawah kulit korang. Kalau dia macam okey je, tegar shape je kan, macam orang punya six pack tu, alhamdulillah. Samalah, walaupun kita kurus, kita tetap ada lemak bawah kulit tu. So kita semak, kita check, kita tengok macam mana nak kira lemak bawah kulit ni. Okay. Dalam badan manusia ni ada dua jenis lemak. Yang pertama lemak di bawah kulit dan juga lemak visceral. So hari ni kita fokus untuk lemak di bawah kulit. Kan? Kita memang perlukan lemak dalam badan, tapi dalam peratusan yang selamat. Saya tengok ada diet yang kita punya diet 30 40 40 kan. Kita punya, tak silap saya, lemak dalam 30% tu kan, yang diet yang seimbang. Jadi ada setengah diet dia ambil lemak baik 70%. Ambil terlampau lebih pun tak baik untuk kita punya tubuh badan. Terpulang pada kita nak ambil ilmu yang mana kan. Tapi dalam kelas ni kita fokus lemak yang sedikit lah. Lemak bawah kulit tu, lemak baik yang saya maksudkan. Peratusan tu biarlah selamat kan. Okey, lemak yang berlebihan akan mempengaruhi kesihatan, emosi dan tenaga kita, serta memang agak berisiko tinggi mengundang penyakit. Memanglah ternyata kan. Kebanyakan orang yang ada orang yang obesiti tu memang pelbagai penyakit dia ada. Dah terbukti ramai yang macam tu kan. So anda semua tahu mesti ada yang terasa ke aku macam tu kan. Itulah sebabnya kita ada masalah lemak berlebihan. So kita ada cara dia. Bukannya kita semua perkara boleh kita selesaikan dengan syarat kita belajar, kita dengar ilmu macam mana cara yang betul-betul untuk kita sihat. Ya Allah, Masya Allah, inilah ni the negative effect obesity on your health and your life. Kesan-kesan negatif bila kita obesity. Kan kita ada masalah tulang, kita ada masalah penyakit, heart attack, apa lagi? Pernafasan, darah tinggi, diabetes type 2, kan? Kolesterol yang tinggi, Masya Allah, itu memang terbukti. Kan? Siapa yang dah pernah rasa, dia mesti tahu. Inilah masalah-masalah yang bila akan kita alami bila kita mengalami lemak badan yang berlebihan. So, lemak di bawah kulit, lemak ini berada di bawah kulit dan biasanya wanita lebih tinggi peratus lemak bawah kulit berbanding lelaki. Disebabkan hormon dan kesan dari situasi seperti mengandung. Ini saya memang fakta lah kan. Memang saya setuju. Memang wanita dia lebih tinggi lemak badan dia. Kalau lelaki dia lebih tinggi lemak visceral dia. So hari ini kita cerita pasal lemak bawah kulit, kita lah wanita. Yang wanita memang biasanya akan lebih tinggi daripada lelaki, kan? Sebab lelaki dia banyak lemak organ. Jadi nanti kita cek kita punya lemak badan, lemak bawah kulit berapa yang sihat, kan? Lemak jenis ni jika berlebihan boleh menyebabkan kita kurang selesa kerana ibarat badan sedang membawa beban berlebihan setiap masa dan akan mempengaruhi fizikal kita. Betul. Kan? Pengumpulan lemak bawah kulit ni agak berbeza mengikut jantina dan disebabkan pengumpulan lemak di bahagian badan tertentu ini
lah tubuh kita ada yang apple shape dan pear shape kan, ada dua jenis buah bentuk fizikal tubuh badan kita ni kan, apple shape, pear shape. Cuba check korang apa shape dia kan. Kalau dulu mungkinlah rasanya apple shape kot, atas besar kan, ada orang yang punggung dia besar. So kenapa kat situ besar? Kenapa kat atas besar? Ada punca dia. Kan? Apa yang korang makan kan? So kita tengok. Jadi lemak banyak terkumpul di peha, lengan, punggung, perut, dada dan belakang pinggang. Betul kan? Lemak memang banyak. Macam kat kita orang perempuan ni biasa kat peha lah. Kat peha, kat bahu, kat punggung. Itu memang semua orang rasa dia macam tu. Kalau dia makan tak jaga memang naik kat situ. Tanpa terutamanya perempuan ni. So kita boleh check. Inilah bentuk yang perempuan ni yang sebelah kiri tu ni, sebelah kanan korang pear shape, yang sebelah kanan tu ni apple shape. Macam itulah bentuk dia kan. Okey, apple shape ni kita nak atasi dia macam mana? Cara nak atasi dia, kita kena kurangkan karbo ringkas. Karbo ringkas ni macam mana? Karbo ringkas ni contoh dia macam pastry kan, biskut, apa lagi, kek kan, biskut-biskut yang biasa simple-simple je tengok. So mi goreng, macam-macam lah lagi. Dan yang seterusnya kita kena kurangkan processed food, high GI food. Biasalah tu makanan tak sihat kan. Biasa penggemar nasi putih, kek, roti, kuih muih, aiskrim, masakan yang tinggi bahan perisa tambahan. Inilah orang apple shape. Oh patutlah saya apple shape. Saya memang suka makan yang macam ni lah. Kek, roti, kuih muih, aiskrim kan. Basically yang tinggi karbo, yang tinggi kandungan gula. High sugar diet. So kita tengok yang pear shape pula, kita kena kurangkan makanan bergoreng. Okay. Orang yang pear shape ni biasanya dia kurangkan makanan bergoreng. Dia kena kurangkan makanan bergoreng yang tinggi lemak. Biasanya penggemar fast food lah. Kan, makanan yang berlemak, bergoreng, kulit ayam, buntut ayam, tidak teratur masa makan, tak cukup tidur, makan dengan laju. Makan dengan laju pun dia punya punca juga. So, high density fat food. Okay. So, untuk pear, yang bentuk pear ni, dia yang naik kat tang bawah lah, punggung kan, peha, tak apa ke saya cakap macam ni lah, tak apa ya. Kalau korang suka makan ayam goreng, biasanya fast food yang KFC ke contoh makanan yang bergoreng macam tu lah. Kita kena kurangkan kalau kita nak dapatkan shape yang cantik, yang solid. Makan je makanan sihat, confirm korang dapat solid punya tubuh badan. Tak percaya buat dulu kan. Apa penyebab terhasil lemak bawah kulit ni? Okey, first disebabkan oleh genetik. 30% saja yang mempengaruhi, 30% saja, selebihnya 70% majoriti dikawal oleh diet sihat dan gaya hidup aktif. Kan? Okey, yang kedua, berlebihan kalori yang diambil berbanding kalori yang boleh dibakar badan. Konsep kalori defisit. Setiap 7,700 kalori yang berlebihan akan menghasilkan 1 kg lemak badan dalam badan. Okey. Dan seterusnya bila kita tidak aktif bergerak kerja, asyik duduk statik je depan. Orang yang kerja office lah ni. Orang kerja office yang macam cikgu ke kan, cikgu duduk kat meja kan. Ada juga cikgu berjalan tapi tak banyak. Dan orang yang bekerja yang contoh dekat Maybank ke kan, kaunter-kaunter tu memang duduk je. Itu kena hati-hatilah sebab dia tak banyak sangat bergerak aktif. Okey. Itulah penyebab terhasil lemak bawah kulit. Sambil makan. Sambil makan lagi lah. Tengok TV sambil makan. Makanan tinggi kalori dan junk food. Masya Allah kita kena elakkan ini kalau kita nak sihat, nak dapatkan tubuh badan yang baik kan. Okey, jisim otot terlalu sedikit. Berkelebihan orang yang punya jisim otot tinggi boleh bantu bakar lemak walaupun tidak bersenam hari-hari. Inilah pentingnya kenapa otot tu kita kena ideal dengan tubuh badan, dengan berat badan kita kan. Kalau otot kita masa otot ni kurang, otot dia kecil lah orang kata kan. Jadi dia lebih senang untuk dapat lemak bawah kulit yang tinggi. Sebab itulah kelebihan pada orang maksudnya dia
otot dia lebih berotot lah, badan dia lebih berotot, jadi dia kuranglah sikit lemak bawah kulit dia. Sebab mungkin dia menggunakan otot-otot dia untuk membakar lemak walaupun dia tak bersenam hari-hari. So okay, seterusnya tidak bersenam tak semestinya pergi gym, tapi buatlah aktiviti yang membuatkan metabolisme aktif membakar kalori. Tak semestinya kita kena pergi gym. Nak bersenam tu boleh je kita jogging kat depan rumah, boleh je kita sampah-sampah kat luar rumah kan. Janji kita ada aktiviti yang boleh buatkan kita berpeluh, yang boleh membuatkan kita janganlah bekerja sikit, sampah-sampah sikit, dah saya dah bergerak. Tak, buatlah banyak sikit kan kat rumah tu. Jadi yang seterusnya adalah masalah hormon tak seimbang, imbalance. Kan, hormon tak seimbang ni biasalah perempuan memang banyak hormon yang tak seimbang. Saya sangat-sangat akuinya. Sebab itulah dia banyak menyerang wanita kan. Okey, seterusnya ada cara paling padu apple dan fish. Ya. Oh, betul. Cikgu Siti paling padu apple bergabung sekali kan. Masya Allah. Dia tak dapat nak bayangkan. Gabungannya lah sebesar bawah pun besar. Macam gambar tadi kan. Okey. Antara cara untuk dapat anggaran jumlah lemak di bawah kulit. Yang pertama tadi, kalau ada calipers ni adalah pengepit lah. Untuk kepit few bodies, kita punya kepit, yalah macam Ju cakap tadi, kat perut ke, korang nak kepit kat perut, biasa orang kat perut lah, perut ni lembut sikit kan. Kalau kat peha, mungkin dia keras sikit. Jadi kat perut tu kita nampak banyak lah lemak dia lebih ni kan. Bila cuba korang buat rosi, kan, nak tengok sikit. Ada ke orang ni? Buat rosi, lepas tu letak kat perut kepit. Baru nampak kita punya lemak kan. Rasa sendirilah. Kalau lebih tu maknanya ni dah lebih lemak ni. Tu bila lebih lemak tu tinggilah lemak badan, lemak bawah kulit dia. Cek. Okay, lepas tu untuk dapatkan anggaran body fat perlu dilakukan oleh doktor atau yang ada ilmu lakukan, bukan main kepit suka. Okay. Ambil ukur lilit beberapa bahagian badan di mana lemak banyak terkumpul. Okay, ni kita ukur lilit pinggang kita kan biasa kalau join program kurus mesti coach cakap kena ukur lilit pinggang, perut, punggung, kan. Semua ambil. Kalau tak buat, kalau nak check je semua. Kan. Boleh juga, tapi biasa kita check dekat pinggang lah dengan perut. Itu pun dah boleh nampak dah kita punya, maknanya kalau loss kat situ, loss lah korang punya lemak bawah kulit tu. Okay. Atau cara yang seterusnya kita boleh gunakan body inner scan seperti Tanita scale. Okay, penimbang Tanita kita tu yang sangat bijak kan. Dia boleh timbang kita punya lemak badan. Okay, siapa kat sini boleh share dia punya lemak badan dan dapatkan bacaan body fat sama ada healthy ataupun overfat ataupun obese. Cara ambil bacaan kulit ni macam dah cakap tadi kan. Inilah cara dia, gambar-gambar dia. Okay, so seterusnya kita nak turunkan lemak bawah kulit. Okay, diet seimbang selain untuk kesihatan juga untuk selaraskan hormon badan. Tu cara dia, kita kena diet seimbang. Bergerak aktif, bersenam 2-3 minggu sekali kan minimum. Boleh follow combo workout, tak kisah, tengok kat YouTube ataupun yang coach-coach bagi dan apply konsep kalori deficit. Kalori deficit ni memang sangat penting lah. Kalau mana mereka yang nak turunkan berat badan tu. Okay, mengikut kalori. Sebab tu kita kena tahu berapa kalori kita kan. Supaya kita dapat bermain, kita dapat agak-agak lah kita nak makan hari tu berapa kalori. Kan? Okay. Kemudian jangan stres. Stres ni sangat-sangat mengganggu kita punya proses penurunan berat badan. Janganlah stres, relax je. Kan? Relax, tenang dan biarkan dia berlaku secara auto kan. Dia akan jadi macam juga, relax je pergi ke Aziz, makan-makan, minum shake, tu dapat berat badan idea. Tak terfikir pun, tak tengok dapat berat idea. Dia secara kita tak sedar. Okay? So kita teruskan journey ni dengan rasa yang relax. Dan
kita kena pastikan, make sure protein intake setiap hari mencukupi supaya muscle mass tak drop. Ni sangat penting sebab kita nak turun berat badan, bukan nak turun berat badan dengan nampak macam sakit. Bukan, kita tak nak turun berat badan menggelebih. So sangat penting pengambilan protein. Kan? Macam je juga dulu pernah turun berat badan nampak macam cengkung, macam kurus sangat, so baru je belajar kena ada protein, kena ambil protein lebih. So ambil protein, exercise sikit, barulah kita punya body fit, insyaAllah. Tadi kan tak sebut kan berapa peratus lemak badan yang ideal. Sebenarnya kalau untuk perempuan yang ideal 25 tak silap kan? Ke 28? 25%. Ada siapa yang boleh bantu? 25, lebih kurang macam tu lah. Janji bawah 30% kan biasanya. So kalau dah memang kita akan nampak awet muda lah kalau bawah 30% punya lemak badan tu. Okey, memang umur dalaman ya. Okey, berita gembira. Okey, apa berita gembira dia? Berita gembira je. Kita berjaya kurangkan lemak bawah kulit ni, kita akan kelihatan lebih muda berbanding umur asal, umur sel atau metabolic age, terutama wanita. Betul, ni saya memang akui sangat-sangat, memang kalau kita kita punya lemak badan kita besar, memang orang akan cakap kita macam makcik-makcik. Bila kita dah slim, kita dah kurus, kita punya kulit pun cantik, memang auto orang akan cakap, weh, berapa awak ni tak kahwin lagi kot ni. Macam tu lah. Kadang-kadang orang tak tahu, dia akan cakap kita tak kahwin lagi. Macam itulah kelebihan bila kita jaga berat badan, bila kita tak ambil gula, bila kita tak ambil sebarang jenis perasa. Korang tak tahu kalau gula ni yang you tengok lah dalam adalah sumber-sumber dia kan. Gula ni bukan menyebabkan kita naik berat badan, kita menyebabkan penyakit, malah dia menyebabkan kulit kita tak cantik. Kan? Kulit kita pun akan jadi gelap-gelap, hitam-hitam, lebam-lebam kan. Tapi bila kita tinggalkan gula, Masya Allah, kita punya sel sihat. Sel baru pun akan dihasilkan. Jadi bila sel baru dihasilkan, kita punya tubuh pun baru. Kulit pun akan jadi lebih cantik. Cuba je. Kan? Konsisten yang penting. Istiqomah. Jadi hati-hati jangan lakukan crash diet ataupun diet tidak seimbang yang mengabaikan zat dan nutrisi makanan. Sangat-sangat best kan Herbalife Nutrisi ni sebab dia dalam shake ada nutrisi. Dalam nutrisi tu semua ada makanan-makanan sel yang boleh bantu kita repair balik sel lemak dalam badan ni. Kan? Sel lemak lah. Sel lemak. Sel lemak ni pun kena repair. Kita nak kena kecutkan dia, kita nak kena kita nak jaga kesihatan kan. Pada masa yang sama kita juga dapat bonus kulit sihat, tubuh badan sihat kan. Banyak manfaat dia. Jadi sangat-sangat rugi kalau orang tak nak jaga berat badan dia. Okey. Ya, anda mungkin berjaya turun berat badan, tapi yang turun ialah jisim otot dan bukannya lemak. Inilah punca bila kita diet. Itu kalau diet crash kan. Tapi tak nampak pun beza fizikal. Itulah sebabnya kita penting ada coach. Kan? Jadi sangat-sangat bersyukur bila kita ada coach ajar kita. Okey, awak dah slim, dah turun berat badan ni, apa yang perlu kita lakukan seterusnya? Step seterusnya kita kena fit lah. Kita kena tak nampak macam sakit lah. Kan? Nampak macam kulit pun cantik. Banyak kita punya coach boleh bantu kan. Okey, Ju awak kena ambil ni. Barulah kita punya kita tak nampak macam kurus, cekung macam tu sangat kan. Jadi kita ada cara je. Kita ada juga coach yang boleh ajar kita exercise macam mana. So sangat-sangat best. Jadi sangat rugi kalau kita tak grab semua ni kan. Alhamdulillah kita semua dalam ni saya memang yang terpilih. Banyak pula cakap. Okey. So dah habis dah dia punya topik tu. Tapi Ju nak tunjuklah satu video ni tentang nutrisi. Okay. Harap semua dapat tengok. Yang kat kelab nutrisi Balut tu kita tengok sama-sama kan. Yang mana duduk kat kelab tu. Okay. Tengoklah ini video ni.
Herbalife Formula One Nutritious Mixed Soy Protein Drink is designed to help you manage your weight. Hi, my name is John Aguinovi. I'm a pediatrician by training, but I have the privilege of serving as a Chief Health and Nutrition Officer at Herbalife Nutrition. Herbalife Formula One Nutritious Mixed Soy Protein Drink is the #1 meal replacement shake in the world. First and foremost, because it's delicious, but also because it's good for you. Each shake contains 16 vitamins and minerals. Herbalife Formula One Nutritious Mixed Soy Protein Drink contains all of the nutrients that you would have gotten from an absolutely beautiful, well-balanced meal. The protein, the carbohydrates, the fats, the vitamins, all selected to support weight management in a healthy way. They have nutrient density, a concept that many people don't quite understand. For every calorie that you receive in one of those shakes, you're loaded up with healthy nutrition. In Herbalife Formula One Nutritious Mixed Soy Protein Drink, we use soy protein isolate. It's a good source of protein. We build our products in a way that allows you to customize the product to your unique need. Okey. Okey, itulah kita punya nutrisi tadi. Jadi dah habis dah. Ju nak tanya Kak Ita ada ke testimoni? Ada tak testimoni? Coach Aida? Ya apa? Testimoni yang nak sharing ke kat dalam ni? Ada tak siapa-siapa yang nak share kat dalam ni pengalaman? Kelab Kak Lin tu ramai Kelab Kak Lin, akak tu minta dia share. Okey. Dekat kelab Balok semuanya Kak Lin. Minta siapa-siapa share. Siapa-siapa yang share nampak ramai kat situ kan? Sekejap, saya nak panggil siapa ya? Kanan. InsyaAllah seronoknya meriah. Baik, saya ajar. Ajar. Okay, ada orang ajar. Saya ini dah. Tengok. Rasa je. Tak cerita berat tu. Dia tanya. Okey, Ju. Hai. Bagi kasih sayang pada rakan kelab kali ni, Kak Ana. Okey. Assalamualaikum. Akak jangan segan dengan saya. Boleh tak agak perkenalkan nama akak dulu? Dengan umur. Kenapa kedua aku Syeda ni? Okey, sekejap ya Kak Lin. Ya. Tak berapa dengar suara. Kuat sikit Kak Ana. Saya Suzana binti Mokhtar, umur 50 tahun. Alhamdulillah, Kak Suzana umur 58 tahun. 50-an Ju. 50. Yalah, terkejut lah. Sebab nampak muda. Masya Allah. Terima kasih Kak Su. Su kan? Zana. So kongsi sharing. Kak Na. Okey Kak Na. Okey, hari ni Ju nak tanya Kak Na lah. Boleh Kak Na nak suruh Ju tanya ke Kak Na nak cerita sendiri story macam mana? Ju tanya Ju. Boleh. Kalau orang tua dia cerita sendiri dia Okey. Kak Na, sebelum bernutrisi ni kan, apa gaya pemakanan Kak Na? Sihat tak? Makanan duk sihat dah dia. Ambil yang manis-manis. Suka makan yang berat-berat dia, berlemak. Okey, jadi
Suka makan tengah malam. Masya Allah. Itulah tabiat dia kan. Jadi macam mana Kak Ana rasa tiba-tiba je Kak Ana nak rasa jaga kesihatan nak adakah Kak Ana rasa macam nak turunkan berat badan ke apa ke? Kak Ana jumpa dengan nutrisi ni macam mana? Semua sekali lah sebab rasa badan tak daya tu kan, nak diri, tapi nak berjalan, semput, ada sakit kaki. Kak Ana ni pun ada masalah lelah. Dia dah mula tukar bernafas waktu malam. Waktu malam dia- suka bernafas. Dulu berat dia 84, lebih kurang 84 kg. Okey. Suka bernafas, semput kan. Ni ada juga masalah dekat antara kita kan. Jadi boleh tak share sikit apa pengalaman pertama mula-mula Kak Na makan tu kan, apa Kak Na rasa? Sebab setiap orang ni kalau dia ada masalah problem macam semput ni dia ada efek sikit kan? Tak salah jugalah. Apa kesan dia? Boleh tak share? Lepas ada minum ni alhamdulillah setakat ni badan tu rasa ringan dah sikit. Semput tak ada dah dia. Berapa lama tu? Lama dah saya punya sebenarnya, tapi saya tukar ketabayaan asal pula. Dulu memang dah okey dia. Tapi sejak PKP tu saya tak buat dia, nak makan belah saya tinggal. Maknanya Asal semula Sekarang ni Maknanya Kak Na dah berapa lama dah makan ni nutrisi? sebelum PKP tu saya makan, 2 tahun lepas saya makan. 2 tahun lepas dah makan. Ni baru comeback ke? Ni baru start duduk semula kira sebab saya tinggal. Alhamdulillah bila kita tu lah kan. Bila dah tahu senang je cari balik semula. Alhamdulillah. Itu. Ya. Dua kali pula lah kisah dia. Senang sikit. Dia duduk sebelah ni, tuan dia ada. Sebab dia ni memang orang yang sangat pemalu sebenarnya. Tak apa, Kak Lin cerita je. Lagi. Boleh. Dulu masa mula dia nak bermula semula kerana masalah kesihatan lah. Yang dia kongsi tadi, dia lelah, semput, mudah mengah. Dan dia hilang keyakinan diri. Dia berat 84 tu dia susahlah melakukan apa aktiviti. Lepas tu bila dia berfikir tu dia dah ramai dah orang jemput dia tapi dia tak bermula. Tapi di saat dia ambil tindakan lah, buat keputusan, dia ambil tindakan, dia pun datang ke kelab saya dengan sendirinya. Masa gitu untuk bermula. So dia sangat orang yang sangat konsisten. Bila dia dah bermula 3 bulan pertama tu dia rasa tenaga dia beza, tidur malam dia dah mula lena, berat dia dah mula turun, dan perubahan yang dia dapat tu mempengaruhi suami dia. Bila suami dia tengok perubahan dia, suami dia pun bermula. Dan Masya Allah, Tabarakallah, suami dia tak pernah berhenti walaupun PKP. Cuma isteri je ke laut dalam. Nasib baik boleh berenang, saya pulang ke darat. Gitu. Sebab ada kelab nutrisi ni. Itulah powernya follow up. Sebagai coach ni akan follow up. Saya selalu telefon dia, Kak Ana jom, Kak Ana malu sebab Kak Ana ni pernah berjaya turun daripada 84 kepada 59 kilo. Dan pernah menjadi juara muah kurus lah. Sebab tu bila dia naik semula, dia dah mula rasa sakit semula dan dia tahu. Dia tahu nutrisi ni the best. Jadi dia pun ambil tindakan sekali lagi dan insya-Allah kita doakan Kak Ana, semoga Kak Ana terus istiqomah. Jangan kerana terdesak baru berubah. Yang penting ambil tanggungjawab. Gitu. Jawab macam Kak Lin ni, tak putus asa kan? Tak putus asa sebab kita sayang dia. Gitu. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih sangat. Sebab kalau Aju perhati di kelab Kak Lin lebih ramai wanita. Kerana kelab Kak Lin ni kelab ibu-ibu yang nak gorgeous. Gitu. Masya Allah, terima kasih Jo. Tu yang suka pergi tu. Okey, terima kasih Kak Na sharing hari ni. Alhamdulillah, semoga Kak Na terus sihat. Suami pun sihat, semua dalam tu semoga terus istiqomah dengan bernutrisi ni. Terima kasih sangat sudi sharing pagi ni. Alhamdulillah, Aju doakan Kak InsyaAllah. Aju,
dia peserta maraton ni. Memang peserta Maraton. daripada lap pertama, daripada day pertama sampai day 10 tak pernah naik. Tak pernah naik. Dan Masya Allah. Masya Allah, Dana. Tapi kan maraton diet ni betul-betul bantu tau. Bantu je sama. Siapa yang tak join lagi? Siapa yang tak join lagi maraton ni, contact coach korang join. Dia rasa macam sangat best kan? Sangat best. Kita tak ada tak tertekan sangat nak update menu. Alah, coach ni kena update menu tengah hari ni. Bosannya kan? So, maraton ni sangat best sebab kita timbang hari-hari. Tengah jumpa, alhamdulillah hari-hari tu turun. Ha? Bayangkan. Kak Ana ni dah 4 kilo turun. Wow, Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukur sangat. Okey. Betul. Maraton ni macam diet yang sangat simple. Sekejap je tapi berkesan. Okey. Siapa yang belum pernah try lagi, tanya coach korang masing-masing. Macam mana nak buat maraton diet ni? Masya Allah. Ju suka sangat sebab Ju dapatlah turun berat badan kan. Ni Coach Aziz. Coach Aziz je nampak tu. Bersaing semua. So kita dah habis dah. Ada lagi ke apa-apa yang belum sampaikan? Tahniah Kak. Tahniah Coach Ju. Hai Kak Min. Allah, baru nampak muka Kak Min. Okay. Alhamdulillah kita dah sampai, dah habis dah. Ju share tentang topik lemak bawah kulit. Okay. Kan ada Kak Umi Nisa ni daripada mana ni, nampak macam baru, tengok je. Kan. Boleh kita kenal-kenal sikit. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada grup Cikgu Siti. Masya Allah, Grup Cikgu Siti. Terima kasih join ke dalam kelab kami kan. Sini je lah simple-simple je. Boleh kenal? Nama Umi Nisa berapa? Saya Umi Khairunisa. Umur 35 tahun daripada Bangi. Daripada Bangi ya. Okey, dah lama ni ke bernutrisi ni? Alhamdulillah sejak Januari tahun ni. Oh baru, Masya Allah. Tahniah. Terima kasih hadir pagi ni. So kita dah habis ni. So ada tak perubahan sedikit lepas masuk ke lepas amalkan nutrisi ni? Apa perubahan? Banyak sangat. Banyak Berat sangat. pun daripada 91 sekarang ni dah 82. Duk maintain macam tu lah. Pernah cecah 79. Alhamdulillah daripada Januari Alhamdulillah. Lebih kurang. Pilih untuk tabiat makanan. Jumpa pula dengan Coach Siti yang banyak sangat ilmu boleh bagi tu, insya-Allah sama-sama. Okey, terima kasih sudi pagi ni. So kita dah habis dah. Terima kasih Umi. Okey, tanpa buang masa, Ustaz Soleh ada ke Kak? Baca doa. Abang Aziz lepak dulu. Abang Aziz lepak. Alright. Dipersilakan Presiden team member kita. Okay, Coach Aziz Aida. Mesti letak. Ambil kursi lain. Alhamdulillah kenyang makan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Kak Bezu tak berapa cantik ingat. Gambar tak berapa clear. Ya ke, tak clear ke orangnya. Letak di gambar orang tak berapa clear. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ju atas perkongsian hari ini. Sangat luar biasa perkongsian Ju hari ini tentang topik lemak bawah. Tak nampak dapat warna putih je. Putih tu Ada orang dok kat skrin tu. Wait, putih tu ke mana lah? Tahu tak? Nampak ke kanan tu. Hari ni kuning lah. Aduh. Oh, pandai dia orang kutuk kita orang ya. Okey, sekejap aku nak tengok siapa dia ada lah ni. Okey, terima kasih semua yang hadir ya. Semoga dapat manfaat daripada perkongsian Coach Ju dalam kelab kecoh sihat online kita. Okey, lemak bawah kulit ni malas cerita banyak. Lemak bawah kulit ni kalau aku tengok Umi Nisa kongsi tadi, ni kalau ada kategori juara lemak, kau lah seorang yang dapat lah. Aku pastilah sebab orang perempuan ni memang dia orang juara lemak bawah kulit sebenarnya.
Orang perempuan ni. Sebab tu kalau orang perempuan kalau kita timbang, lemak badan ni kalau melebihi 40%, itu dia panggil kategori obes lemak. Kalau bawah tu, kalau 23 dan hingga ke 39, dia kategori lebih lemak tu. Dia belum obes lagi. Tapi yang 40% ni memang ramai di kalangan orang wanita. Tetapi lemak bawah kulit ni senang je. Macam Coach Ju dah cakap tadi, senang je kau orang nak hilangkan. Dia tak macam lemak visceral. Sebab tu dia berbeza dengan orang lelaki dengan orang perempuan. Dia berbeza. Orang lelaki ni bila dia kena penyakit gaya hidup dia terkait dengan kencing manis, dia terkait dengan jantung. Orang lelaki, orang perempuan kurang kena serangan jantung. Tapi orang perempuan ni selalu terkena stroke. Sebab tu kita tengok ramai-ramai, kita tengok orang perempuan kena stroke sebab lebihan lemak dalam tubuh dia jadi punca kepada keralangan tubuh dia. Jadi hati-hatilah, tajuk ni nampak simple. Tapi kau orang kena faham, orang perempuan memang hakikat dia lemak bawah kulit sangat tinggi. Dan saya sejak buat kelas ni bermula pada tahun 2017, saya pernah jumpa orang lemak bawah kulit 65%. Kau bayanglah 65% lemak. Bermakna separuh daripada tubuh dia tu adalah lemak. Berjalan dia tu macam penguin. Awak tahu tak? Berkedek tu. Kulit dia tu. Allah kata, ya Allah Tuhan aku ni. Ini kalau boleh dedeh ni, rasa tak tahulah keluar macam mana lemak. Kesian tahu. Sampai anak dia cakap, tidur kena lapik bantal. Kalau dia tidur straight, dia tak boleh bernafas. Awak tahu jangan main-main. Lemak tinggi dalam badan ni. Tapi korang kena ingat. Pertama sekali, peringkat awal ni, korang cepat-cepat kena cover. Sebab kalau lemak ni, korang kena ingat, lemak adalah sel. Nanti kita belajar dalam topik sel lah. Lemak adalah sel. Bila lemak ni dia sel, dia akan membiak. Dia akan membiak. Itu yang jadi macam balon kita tu. Tetapi, lemak ni juga dalam bahasa sains, dia panggil saka. Bahasa sains dia panggil saka. Sebab lemak yang dah masuk dalam badan kau, kau tak boleh hantar balik dah. Kau bawa lah sampai dalam kubur lemak kau tu. Cuma kau boleh kecutkan sel lemak tu untuk dapatkan bright idea. Kau boleh kecutkan sel lemak tu untuk dapatkan bright idea. Macam mana nak kecutkan sel lemak ni? Dua je kaedah dia. Pertama, ubah gaya hidup. Kedua, ubah tabiat bermakanan. Itu saja dua caranya nak kecutkan sel lemak ni. Sebab tu kadang-kadang orang kata, kau minum belah. Tak payah minum lah belah tu, berhenti 3 buk balik. Kau akan dengar lah ayat-ayat macam tu. Ayat-ayat tu duduk dalam poket aku dah ayat tu. Okey. Sebab mana dia gemuk balik? Sebab orang yang turun berat badan, tanpa berjaya mengecut sel lemak dia, biasanya dia akan rebound, dia akan naik balik berat dia. Jadi lemak bawah kulit ni adalah sel badan, sel. Bila sebut sel je, dia tak boleh dah kita nak hantar balik. Bawa lah sampai dalam kubur. Cuma yang duit saiz 5% tu, sel asal kita saiz 5% tu, kita kecutkanlah bagi jadi 2%. Kita kecutkanlah bagi jadi 1%. Kuantiti tak boleh nak ubah dah. Faham tak? Kalau kuantiti dia ada 100 sel lemak dalam badan kau, walaupun kau turun berat, kuantiti dia tak akan berubah. Cuma dia mengecil. Siapa yang berjaya kecutkan sel lemak dia, sebenarnya dia berjaya menurunkan berat badan dengan kaedah yang betul. Nak turun berat badan senang je bos. Ikhlas saya cakap dalam ni. Kalau kau orang nak turun berat badan, kau orang tak ambil Herbalife pun kau orang boleh turun berat. Kau ikutlah pelan suku-suku separuh. Kau kawal lah pemakanan kau orang. Tak ada masalah. Tetapi aku nak bercerita kat kau orang ni, macam mana kau nak bina sel badan kau orang. Macam mana kau nak bina dinding-dinding untuk protection tubuh badan kau orang. Macam mana kau nak kuatkan organ-organ badan kau orang, jantung, hati kau orang. Macam mana kau nak kuatkan sendi-sendi badan kau orang tu. Macam mana kau nak bina tisu-tisu baru dalam badan kau orang. Kalau kau tak dapat nutrisi dari makanan. Sebab tu Herbalife Nutrition ni kami bukan mementingkan soal kurus. Kami tidak mementingkan soal kurus. Kami mementingkan soal keperluan nutrisi kepada tubuh manusia. Sebab hukum nak sihat, kena dapatkan nutrisi yang cukup. Tapi dalam Herbalife Nutrition ni dah ada. Kadang-kadang orang tanya, kenapa Herbalife minum Herbalife kurus? Kurus tu sebab rendah kalori. Tu sebabnya kurus. Sebab kau ambil bagi-bagilah 150 ke 200 kalori. Kau ambil shake. Okey, katakanlah kau ambil shake bagi 150 kalori. Pukul 10 bahan nasi berani. Pukul 3 petang nasi berani kambing. Malam sekarang pergi pula kena nasi arak. Tak usah mimpilah kau nak kurus. Tak usah mimpilah kau nak kurus. Sebab tu Herbalife ni belum tentu boleh jamin kau untuk kurus. Sebenarnya kurus bergantung kepada apa yang kita masuk ke dalam mulut kita. Ambil shake aku 2 kali sehari, makan macam hantu raya juga, tak guna juga.
Sebenarnya. Jadi orang tak faham kat sini. Jadi hari ni kita kena faham. Kalau kita mula dengan nutrisi 2 kali sehari, pagi kita mula, petang kita mula, tengah hari tu kita ikut meal plan betul-betul, korang boleh tengok bah. Pertama sekali cuba korang pegang lemak-lemak perut korang tu. Kalau dulu perut korang boleh buat kompang orang kahwin, punya tegangnya kulit. Learning kau boleh main macam jellyfish. Oh, macam jelly boleh main dah lemak-lemak kat perut. Lebih-lebih selesanya sedapnya. Korang akan mula rasa sedap kalau lemak-lemak dalam badan korang ni mula pecah. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, semalam bincang-bincang dengan pihak masjid Bandar Tun Abdul Razak Jengke. Ada orang kata, kita rasa kita kena lantik Kos Aziz lah jadi ikon kesihatan untuk masjid. Oh, aku kata ikon kesihatan. Oh, wow. Dia kata nak lantik ikon kesihatan. Jadi, apa-apa bangunan kesihatan bawah Masjid Bandar Tun Abdul Razak Jengke akan dikendalikan oleh saya. Akan dikendalikan oleh saya. Jadi, apa aktiviti kita? Aktiviti petang ni, kita orang buat jogging, jemaah masjid akan berjogging petang ni. Habis solat asar, semua salin-salin seluruh, kita orang akan jogging ramai-ramai. Sebab tu semalam ada seorang sahabat saya jemaah ajak pergi Alexan beli kasut. Baru nak beli kasut. Pergi masuk dalam Alexan tu, dia tanya staff yang jual kat situ. Adik-adik, ada tak running shoes? Oh, tanya running shoes, bah. Bukan gurau tanya. Running shoes. Okey, pergilah beli. Lepas tu saya cakap kat staff tu, saya ada follow dia. Saya cakap, adik yang dia ni, adik jangan bagi jual running shoes kat dia ni. Adik jual kasut jalan je. Sebab saya tahu dia ni tak berlari sekejap lagi. Dia akan berjalan je. Je semua ni. Tak payah beli confident. Tanya pasal running shoes. Ajak tu sekarang. Petang ni, boleh tengok petang ni. Ramai yang berjalan pada berlari. Aku tahu. Sebab benda. Yang nak follow aku petang ni, kebanyakannya, semua kalau ada JPJ, memang kena tahan. Sebab lebih muatan. Yang ikut saya petang ni. Boleh katakan semuanya banyak kali lebih muatan. Jadi saya cakap ke dia, tak apa. Petang ni kita bermula dengan 1 kilometer je dulu. Kita bermula 1 kilometer. Lepas solat asar tu semua. Oi, Pak Imam join juga. Pak Imam join. Oh, Pak Imam pun steady. Pak Imam kata, Aziz nak join. Boleh Pak Imam. Jom sekali. Beres. Kata beres. Pak Imam nak join. Okay, lantak kau lah kata. Tapi saya tidak langsung membawa Herbalife Nutrition ke dalam masjid. Saya cuma bawa satu program komuniti sihat je. Saya tak bawa Herbalife Nutrition. Tak. Saya takut orang tak terasa tak selesa dengan kita. Nampak sangat nak menjual tak. Lepas tu pula, Masya Allah, tabarakallah, pihak Masjid Bandar Tun Abdul Razak Jengke bagi satu slot ceramah kesihatan oleh Ustaz Ruhul Amin kita. Ustaz Ruhul tak ada hari ni. Ustaz Maulana Ruhul akan dijemput menjadi penceramah kuliah maghrib dengan topik berkaitan dengan makanan adalah sunnah. Berkaitan dengan makanan itu adalah sunnah. Dan kesihatan itu adalah sunnah. Oh, aku tahu kalau Ustaz Ruhul kupas tajuk tu, memang tergolek lah geng-geng jemaah masjid. Ya, sebab aku tahu Ustaz Ruhul ni dia ada knowledge yang... Ustaz Ruhul ni untuk mengetahuan korang, dia ni master dalam bidang hadis. Mana Bukhari tu, hadis Bukhari tu dalam kepala dia lah. Jadi saya nak minta dia ceramah, Ustaz Soleh pun ada. Masa ceramah tu kita nak timbang jemaah. Dekat-dekat mimbar tu kita nak timbang dalam masjid tu. Kita panggil seorang, kita timbang, kita bagi penerangan. Masa ustaz bagi ceramah tu kita bagi penerangan. Ini contoh. Lemak badan dia dalam kategori ni. Lemak organ dia dalam kategori ni. Tetapi ramai jemaah tak tahu. Jadi hari ni kita nak bagi penerangan. Lemak organ yang lebih daripada 10 ni boleh mengundang risiko sakit jantung. Jadi lemak ni lah kena turun. Kita tak payah cerita tentang Herbalife. Tak payah. Tak payah. Kita bawa ilmu kesihatan, kita share di dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah. Allah atur saya dapat satu peluang untuk bekerjasama dengan pihak masjid. Ini dapat kebenaran tau. Dapat kebenaran kadi, dapat kebenaran majlis agama. Bukan boleh main masuk-masuk gitu je. Tak boleh. Sebab dia orang ada prosedur dia. Tapi Alhamdulillah, nampak gayanya Herbalife Nutrition maju selangkah lagi di Bandar Pusat Jengke dengan menerapkan nilai-nilai kesihatan dalam masjid. Dalam masjid dapat menerapkan nilai kesihatan dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa sangat happy. Dia cakap, kenapa kita nak pilih orang lain? Dia kata, dalam masjid ni. Sedangkan Aziz ada. Orang yang tahu tentang pemakanan, orang yang tahu tentang kesihatan, orang yang tahu tentang kesenaman. Tak payahlah lantik orang lain. Kita lantik Kos Aziz je lah. Dia kata begitu. Saya pula ada orang online. Saya doktor. Doktor perubatan. Dia ni suka terkinja-kinja menari, terkinja melompat. Jadi time buat senaman. Nanti aku bagi doktor tu lead.
Bila doktor lead, orang masjid tengok, "Ui, doktor ni boh, takkan kita tak follow doktor? Biar dia terkinjar-kinjar macam beruk pula situ." Dari time jogging, kita jogging. Time kita buat tabata, kita buat tabata dengan geng-geng masjid. Buat kat pengarangan masjid je. Lepas solat asar, semua keluar. Bakal keluar track. Semua duduk depan masjid, kita buat dalam setengah jam. Lepas tu semua balik. Ui, boh, aktiviti sihat pertama dalam masjid, boh. Ada masjid buat lagi. Masjid Bandar Razak ni. Nak ikut boleh kat je, boleh. Jadi insya-Allah kita akan bermula. Petani dah start dah. Petani kami dah start dah. Patut semalam. Tapi semalam hujan lebat. Hujan lebat. Jadi tak jadi, petani kita akan bermula dengan aktiviti tu. Masya-Allah, tabarakallah. Happy bah sebab aku tahu dah. Aku dah nampak dah aktiviti ni tak ke arah aktiviti sangat, ke arah tunggal langgang. Tahu tunggal langgang, game masjid boh. Nak bawa diri dia orang pun tak apa-apa lepas, nak ajak berjogging, tapi dia punya semangat tu yang penting tu. Saya kata tak apa, dia kata nak kita berapa kilometer? 3 kilometer. Tak payah 3 kilometer. Aku cakap 1 kilometer dah cukup dah. 1 kilometer saya dah cukup dah. Saya tahu dah 1 kilometer tu memang ramai lenggang kangkung. Borak-borak pun tak rasa. Dia orang tak akan sedar, dia orang borak-borak. Yang penting aktiviti sihat, kita dapat kenalkan orang tetap ubah tabiat bermakanan, turunkan lemak badan, turunkan visceral fat. Sebab kadang-kadang niat kita buat ni, kita tak nampak sangat kita nak jual. Tapi kadang-kadang bila niat kita betul, ya tu Allah atur rezeki kita sebenarnya. Allah atur segala kemudahan jadi mudah dalam hidup kita. Mungkin orang datang nak cuba Herbalife. Pada masa tersebut, dah kalau muka aku kat jengka ni, tak payah cakap lah. Pergi masjid pun kereta bapak stiker Herbalife kat pintu. Tak khabar buat Herbalife, orang tahu dah aku Herbalife. Tak payah nak cerita buat Herbalife sebenarnya. Bukan nak cerita sangat sampai orang tidak rasa selesa dengan kita, tak nak. Tak nak macam tu. Kita nak bawa branding sahaja. Kita nak bawa branding Herbalife Nutrition. Kalau kat Bandar Pusat satu hari nanti, semua aktiviti sihat dianjurkan oleh Herbalife Nutrition. Tak kiralah rarian masjid ke, tak kiralah fun run ke, tak kiralah kayuh basikal 50 km ke, kami yang akan uruskan benda tu. Dengan kerjasama daripada pihak Herbalife Nutrition. Sampai saya cakap kat masjid benda. Okey, saya cakap dengan jawatankuasa masjid, kalau betul korang nak buat yang doktor tu jadi lead senaman, saya akan minta dengan pihak Herbalife Nutrition untuk sponsor CR7 Drive. Setiap kali kita buat, kita minta sponsor CR7 Drive, kita bagi je orang masjid minum secara percuma. Kita bagi je orang masjid minum secara percuma. Masya Allah, tabarakallah. Suka ya. Okey, jadi doakan supaya benda tu semua menjadi kenyataan dan tolong panjang-panjang ke tempat anda semua. Kalau ada link dengan orang masjid tu, masuklah link. Tapi janganlah masuk link Herbalife. Kabar ni nak masuk ni, nak jual Herbalife adalah masjid ni. Jangan, orang rasa tak selesa. Kita bawa nilai-nilai kesihatan. Kita bawa nilai-nilai macam mana nak bantu orang masjid tu hindar daripada penyakit gaya hidup. Dan kita tanamkan misi kita. Lepas ni kita tak nak lagi tengok orang dalam masjid semayang pakai kursi. Biar mereka semua sihat. Boleh semayang normal macam biasa. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Ju. Terima kasih. Ju atas perkongsian hari ini. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Semoga yang hadir hari ini dapat manfaat daripada perkongsian Ju. Esok, siapa esok Ju? Tak ada, esok cuti kan Jumaat. Esok kita cuti Jumaat ya. Dan terima kasih pada Ustaz Soleh. Kita mulakan kita punya kelab kecoh sihat online ni dengan mutakah hadis. Mutakah hadis ini adalah hadis pilihan yang dituntut untuk dibaca setiap hari dalam rumah masing-masing. Faham tak? Kena baca benda ni sebenarnya dalam rumah masing-masing. Tapi Alhamdulillah hari ni Ustaz Solah dah ambil tanggungjawab, dah tolong bacakan untuk kita. Sebab sesiapa yang mengamalkan bacaan mutakah hadis ni dalam rumah masing-masing, Allah dah janjikan rumah mereka akan makmur. Rumah mereka akan makmur. Jadi beli mutakah hadis tu. RM40 ke RM50 je satu buku mutakah hadis tu. Carilah dalam Shopee tu, letak dalam rumah masing-masing, lepas bayar, panggil anak duduk keliling, bacalah sekejap mutakah hadis tu. Lakukan secara harian. Mula-mula kau rasa susah, lama-lama kau akan rasa senang. Lepas tu kau boleh tengoklah kehidupan korang bertambah baik, kesihatan korang bertambah baik, rumah tangga, harmoni apa semua, insya-Allah tabarakallah. Tu Maulana Ustaz Azrai pun ada sini. Jadi banyak orang-orang agama dalam ni. Aku ni bagi sembang je lah. Kalau aku jadi ustaz pun kau percaya. Boleh belaka aku ni. Jadi itu saja. Bukan ustaz baru nak start. Bukan ustaz baru nak start. Jadi itu saja perkongsian saya. Semoga mendapat sedikit manfaat sebab yang hadir, semua yang hadir hari ini. Saya lepas balik kepada Coach Ju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Abang Aziz terus je lah baca doa. Doa sebab Ustaz Soleh tak ada. Doa penutup.
Lari pula. Oh ada. Jom kita sama-sama tangguhkan dulu kita punya kelab kecoh sihat online dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jumpa minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semua hadir. Lagu mana? Terima kasih semua. Terima kasih Kak Jun. Jom siapa yang ada ke Bandar Jengke. Petang ni kita jalan-jalan. Jalan-jalan rombongan Cik Kiah. Bukan imam baru ni, itu Imam Amran. Terima kasih semua. Terima kasih tim Cikgu Siti. Terima kasih Kak Azita Mak Ishak. Apa barang jalan, hiking lah. Mana sempat petang nak hiking. Hiking bukit belakang tu 3-4 kali. Cuba naik turun. Nanti jangan lupa nombor dia. Hari ni ke esok nak pergi pick up? Dah awak kata hari ni. Esok tak apa. Nak order lagi ni. Esok. Okey. Boleh Kak Ji. Mai Jengke kita jalan sama-sama. Tapi yang peliklah Jengke ni banyak lembu pada orang. Kita tak tarik lagu hari ni.